murid-murid, kita berjumpa lagi. Baik, kita teruskan bahagian bab 2, tren semasa dalam perniagaan. 2.1 Peranan kerajaan menangani isu-isu tempatan, negara dan serantau. Okey, apa yang kita lihat ni adalah beberapa contoh agensi kerajaan. Mengapakah kerajaan memainkan peranan penting dalam perniagaan? Kerajaan mempunyai bidang kuasa untuk menggubal undang-undang dan peraturan bagi menangani isu-isu tempatan negara dan serantau. Kerajaan memastikan ekonomi negara sentiasa stabil dan berkembang maju. Terdapat 3 struktur kerajaan di Malaysia, iaitu kerajaan pusat, kedua kerajaan negeri dan yang ketiga kerajaan tempatan. Baiklah, ini merupakan contoh gambar Bank Negara Malaysia atau Bank Pusat. Apakah peranan Bank Negara Malaysia? Bank Negara Malaysia atau BNM merupakan bank pusat. Okey, yang pertama mengawal keadaan ekonomi negara dan bidang perniagaan yang terdapat di negara kita. Meningkatkan lagi kestabilan kewangan dan seterusnya mengawal sistem pembayaran negara. Apakah peranan kerajaan pusat bagi menangani isu ekonomi dan perniagaan? Kerajaan pusat, juga dikenali sebagai Kerajaan Persekutuan, terletak di Putrajaya. Kerajaan pusat menangani pertama aspek perundangan, yang kedua aspek kewangan, yang ketiga aspek perkembangan aktiviti perniagaan. Kita lihat dari segi aspek perundangan, yang pertama menggubal atau penggubalan undang-undang, perlindungan pengguna, dan yang ketiga pelepasan cukai. Manakala dari segi aspek perkembangan aktiviti perniagaan terbagi kepada 3, iaitu aktiviti promosi, yang kedua aktiviti latihan dan pembangunan, dan yang ketiga aktiviti penyelidikan dan pembangunan. Bahagian ini dianggap penting. Terangkan peranan kerajaan pusat dari segi aspek perundangan. Okey, kita sudah lihat tadi yang pertama penggubalan undang-undang, di mana kerajaan bertanggungjawab untuk menggubal dan menguatkuasakan undang-undang, akta dan ordinan. Untuk mengawal aktiviti perniagaan dan menyelesaikan isu wujud dalam perniagaan. Setiap entiti perniagaan wajib didaftarkan. Operasi perniagaan berjalan lancar dan terkawal. Antara akta yang terlibat dalam perniagaan, yang pertama Akta Kontrak 1950, yang kedua Akta Jualan Barangan 1957, Akta Sewa Beli 1967, Akta Perkongsian 1961, Akta Hak Cipta 1987. Bahagian ini dianggap penting. Okey, ini adalah contoh-contoh gambar berkaitan dengan hak-hak pengguna. Terangkan peranan kerajaan pusat
dari segi aspek perlindungan pengguna. Ini merupakan aspek yang kedua dalam aspek perundangan, iaitu perlindungan pengguna. Kerajaan menggubal undang-undang bagi melindungi pengguna supaya pengguna tidak ditindas oleh peniaga yang tidak beretika atau bertanggungjawab. Antara lain matlamat perlindungan pengguna yang pertama, menjaga keselamatan pengguna dari segi aspek makanan, menjaga ancaman kesihatan pengguna, menjaga hak pengguna seperti mendapatkan ganti rugi produk, melindungi hak pengguna mendapat alam sekitar yang bersih. Bahagian ini adalah penting. Kita teruskan bahagian yang seterusnya. Terangkan peranan kerajaan pusat dari segi aspek pelepasan cukai. Kita masih lagi di bawah aspek perundangan. Yang ketiga iaitu pelepasan cukai. Bertujuan menggalakkan rakyat untuk mencuburi bidang perniagaan. Antara jenis-jenis pelepasan cukai, ada 5 jenis pelepasan cukai. Yang pertama, taraf perintis. Bagi syarikat menyertai promosi kerajaan. Kedua, pelepasan cukai dari segi allowance cukai pelaburan. Bagi syarikat yang memberi modal kepada perniagaan berstatus MSC, Multi Super Corridor. Kemudian yang ketiga, potongan cukai digalakkan bagi syarikat pengeksport atau yang menjual produk buatan Malaysia ke luar negara. Yang keempat, pengecualian cukai. Bagi syarikat industri yang berteknologi tinggi. Dan seterusnya, allowance pelaburan semula. Bagi syarikat pengeluar makanan atau syarikat yang membina jalan atau syarikat yang membuka tanah. Bahagian ini dianggap penting. Apa yang kita lihat ni adalah contoh-contoh agensi kerajaan dari segi pembiayaan. Terangkan peranan kerajaan pusat dari segi aspek kewangan. Aspek kewangan di sini kita akan lihat peniaga memerlukan sumber pembiayaan atau pinjaman bagi memulakan sesebuah perniagaan. Dengan itu, kerajaan berusaha bagi membantu para peniaga yang menghadapi masalah kewangan. Antara agensi kerajaan yang membantu peniaga kecil-kecilan dan pengusaha perusahaan PKS, termasuklah MARA ataupun agensi kerajaan tekun. Bahagian ini dianggap penting. Terangkan peranan kerajaan pusat dari segi aspek perkembangan aktiviti perniagaan. Aspek perkembangan aktiviti perniagaan. Apabila aktiviti perniagaan berkembang pesat, permintaan tenaga pekerja turut bertambah. Kerajaan menggunakan dasar fiskal dan dasar kewangan untuk mengekalkan keadaan ekonomi negara yang stabil. Kerajaan melancarkan usaha. Pertama, aktiviti promosi. Kedua, aktiviti latihan dan pembangunan. Dan yang ketiga, aktiviti penyelidikan dan pembangunan. Bahagian ini dianggap penting.
Okey, kita lihat yang pertama, aktiviti promosi. Kerajaan berusaha mempromosi aktiviti perniagaan bagi perniagaan yang mengeluarkan produk tempatan supaya dapat dikenali di negara asing. Contoh agensi yang terlibat ialah Medtrade. Okey, Medtrade memberi peranan yang pertama mencari dan membangunkan pasaran baharu. Peranan yang kedua menemukan pengeksport Malaysia dengan pengimport negara asing. Peranan yang ketiga mempromosikan produk industri Malaysia. Seterusnya, peranan mempromosikan maklumat perdagangan Malaysia. Dan seterusnya dapat mengeratkan hubungan dagangan dengan negara asing. Bahagian ini dianggap penting. Okey, kita lihat yang kedua dari segi aktiviti, latihan dan pembangunan. Okey, agensi yang terlibat ialah MPC ataupun Malaysia Productivity Corporation. Okey, antara peranan yang diberikan iaitu menyediakan input produktiviti, meningkatkan pembangunan sumber tenaga manusia, seterusnya menyediakan kursus ataupun latihan. Okey, antara kursus yang disediakan ialah kursus keusahawanan, kursus pengurusan dan kawalan kualiti, dan kursus kewangan daripada agensi MPC. Okey, kita lihat agensi yang kedua, SMEDEC ataupun dalam bahasa Inggeris, Small and Medium Industries Development Corporation. Okey, jadi dia lebih kepada kajian pembangunan PKS. Apa itu PKS? Pengusaha kecil dan sederhana. Okey, yang kedua, memberikan kursus keusahawanan PKS. Kemudian yang ketiga, memberi hikmat nasihat perniagaan PKS. Okey, bahagian ini dianggap penting. Seterusnya, yang ketiga, aktiviti penyelidikan dan pembangunan. Dalam kurungan R&D, Research and Development. Okey, kita lihat agensi yang terlibat, iaitu yang pertama, agensi MARDI. Okey, menjalankan penyelidikan antara peranan yang diberikan. Yang kedua, memperkenalkan teknologi baharu dalam bidang pertanian. Yang ketiga, meningkatkan lagi produktiviti pertanian. Agensi kerajaan yang kedua ialah SIRIM. Okey, antara lain peranannya ialah meningkatkan daya saing pengeluar, meningkatkan teknologi dan kualiti produk, seterusnya memastikan produk di pasaran menepati piawaian. Okey, kita lihat agensi kerajaan yang ketiga, MPOB ataupun Malaysia Palm Oil Board. Okey, antara peranan yang penting di sini ialah meningkatkan nilai keluaran berasaskan minyak sawit Malaysia. Okey, bahagian ini juga dianggap penting. Baik, ini merupakan contoh gambar, salah satu gambar pentadbiran kerajaan negeri. Apakah peranan kerajaan negeri bagi menangani isu-isu perniagaan? Okey, antara lain, kerajaan negeri berkuasa ke atas tanah dan bahan galian. Kerajaan negeri mewujudkan kawasan-kawasan industri bagi menggalakkan perniagaan. Antara peranan kerajaan negeri ialah yang pertama, mengeluarkan lesen perniagaan.
Kedua, mempromosikan pelabur, tempatan, dan asing. Yang ketiga, menyediakan lokasi perniagaan yang strategik. Seterusnya, peranan yang keempat, memberi bantuan usahawan baharu melalui PKEN dan menyediakan skim galakan sektor swasta mengusahakan sektor pertanian. Baik, ini adalah salah satu contoh gambar menunjukkan kerajaan tempatan. Apakah peranan kerajaan tempatan menangani isu-isu perniagaan? Pihak berkuasa tempatan dalam kurungan PBT pelaksana dasar di peringkat akar umbi. Seterusnya, di pihak berkuasa tempatan ini dapat menyampaikan perkhidmatan kepada penduduk tempatan. Antara lain peranan PBT ialah yang pertama, menyediakan kemudahan infrastruktur. Yang kedua, menyediakan perniagaan setempat seperti pasar atau gerai. Seterusnya, mengawal kesihatan awam dan keselamatan awam. Peranan yang keempat, menyediakan kemudahan awam seperti adanya taman rekreasi. Bahagian ini dianggap penting. Baik, apa yang kita lihat gambar ini menunjukkan keadaan ekonomi negara kita yang sedang berkembang ataupun sedang pesat bertumbuh. Jelaskan peranan kerajaan dari segi aspek pertumbuhan ekonomi. Apa itu pertumbuhan ekonomi? Dalam merujuk perkembangan ekonomi sesebuah negara. Akan menyebabkan pendapatan isi rumah atau penduduk meningkat. Dengan itu, kuasa beli isi rumah atau pengguna juga meningkat. Perniagaan perlu meningkatkan pengeluaran ataupun aktiviti perniagaan lantaran kuasa beli isi rumah atau pengguna yang telah meningkat. Dengan itu dapat meningkatkan lagi pendapatan isi rumah atau tenaga pekerja. Akhirnya, ekonomi negara bertumbuh dengan pesat. Kita teruskan bahagian yang seterusnya. Terangkan dasar fiskal dan dasar kewangan untuk mengawal ekonomi negara. Kita lihat yang pertama, dasar fiskal yang dilaksanakan oleh kerajaan. Antara lain, kerajaan berperanan untuk mengutip cukai, iaitu merupakan sumber pendapatan, dan menggunakan pendapatan ini untuk meningkatkan perbelanjaan secara langsung untuk mempengaruhi permintaan di pasaran. Kesannya, perniagaan atau pengeluaran meningkat. Dengan itu, pendapatan rakyat juga turut meningkat, dapat meningkatkan lagi pertumbuhan ekonomi negara. Kita lihat dasar yang kedua, dasar kewangan yang dilaksanakan oleh Bank Negara Malaysia, BNM. Berperanan mengawal penawaran wang di pasaran, mengawal kadar faedah bank-bank perdagangan, bertujuan untuk mempengaruhi perbelanjaan isi rumah ataupun pengguna, bagi mempengaruhi lagi aktiviti pelaburan. Dengan itu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Bahagian ini dianggap penting. Baik, ini adalah contoh-contoh gambar
guna tenaga. Jelaskan peranan kerajaan dari segi aspek guna tenaga. Guna tenaga. Apa yang dikatakan guna tenaga ialah jumlah tenaga buruh terlibat dalam pengeluaran barangan. Guna tenaga penuh bermaksud negara telah mencapai kadar pengangguran kurang 4%. Di sini kita akan lihat 4 jenis pengangguran. Pengangguran bermusim, di mana pekerja bekerja dalam jangka masa pendek ataupun secara kontrak. Kemudian jenis pengangguran yang kedua, pengangguran kitaran, di mana majikan mengurangkan pekerja kerana keadaan ekonomi negara yang meleset. Seterusnya pengangguran struktur, di mana berlakunya perubahan industri yang tidak memerlukan kemahiran pekerja. Dan seterusnya jenis yang keempat, pengangguran teknologi, di mana firma banyak menggunakan teknologi berbanding tenaga buruh. Bahagian ini dianggap penting. Contoh-contoh keadaan generasi ataupun belia yang sukar untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi, apa yang perlu dibuat oleh kerajaan? Terangkan cara kerajaan mengatasi pengangguran. Berdasarkan 4 jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran bermusim. Kita lihat bagaimana kerajaan cuba mengatasi ataupun mengurangkan masalah pengangguran bermusim. Kerajaan memberi insentif kepada perniagaan untuk membolehkan pekerja tersebut terus bekerja. Pengangguran kitaran. Kerajaan cuba melaksanakan dasar fiskal dan dasar kewangan bagi menangani keadaan ekonomi yang meleset. Manakala pengangguran struktur, kerajaan merancang ekonomi mengikut kesesuaian dengan tren perubahan perniagaan. Seterusnya, pengangguran teknologi. Menggalakkan peniaga ataupun pengusaha menggunakan mesin untuk proses tertentu sahaja. Bahagian ini dianggap penting. Baik, apa yang kita lihat gambar ini menunjukkan perbezaan tahun 2008 dan 2018 dari segi harga. Harga KFC 2008 RM7.90. Kemudian pada 2018 dia bertambah RM15.30 dengan menu ataupun package yang sama. Ini dikatakan sebagai inflasi. Jelaskan konsep dan sebab-sebab berlakunya inflasi. Konsep inflasi. Apa yang dikatakan inflasi? Satu keadaan kenaikan harga barang dan perkhidmatan secara berterusan dalam sesebuah ekonomi. Antara sebab-sebab berlakunya inflasi, yang pertama, permintaan barangan dan perkhidmatan meningkat. Yang kedua, kenaikan harga, faktor pengeluaran atau kos pengeluaran. Yang ketiga, kenaikan harga barangan atau perkhidmatan dari negara luar ataupun dari import negara asing. Seterusnya, sebab yang keempat ialah kenaikan kadar upah buruh. Kita lihat contoh gambar lain yang menunjukkan inflasi tahun 1998 dengan jumlah harga RM50 kita boleh beli barangan penuh satu troli. Kalau kita lihat tahun 2020, nilai yang sama RM50 kita dapat 2 atau 3 produk sahaja dalam satu troli.
Oke ya, jadi seterusnya kita jelaskan kesan-kesan dan langkah-langkah kerajaan bagi mengatasi atau mengurangkan masalah inflasi. Oke, kesan-kesan inflasi. Yang pertama, pendapatan boleh guna menurun, kuasa beli penduduk turut menurun. Dengan itu, kos sara hidup penduduk meningkat, beban rakyat turut meningkat, dan kesan yang seterusnya, kehilangan daya saing. Jadi, apakah langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh kerajaan bagi mengurangkan atau mengatasi inflasi? Oke, yang pertama meningkatkan kadar faedah untuk menggalakkan penduduk untuk menyimpan wang di bank. Seterusnya yang kedua, dasar kerajaan mengurangkan barangan import yang tidak begitu penting, dan kerajaan akan memberikan subsidi untuk mengawal peningkatan kos pengeluaran produk. Kita lihat contoh gambar ni, keadaan ekonomi negara yang menurun ataupun kita panggil meleset. Jelaskan konsep dan sebab-sebab deflasi. Konsep deflasi ialah satu keadaan kejatuhan harga barang dan perkhidmatan secara berterusan dalam sesebuah ekonomi. Sebab-sebab berlakunya deflasi: penduduk kurang mampu untuk membeli barang di pasaran, penduduk meramalkan harga barang akan jatuh dan seterusnya menangguhkan pembelian barang, jumlah permintaan barang dan perkhidmatan jatuh. Baik, kita lihat bahagian yang seterusnya, kesan-kesan deflasi. Kita lihat kesan yang pertama, sudah pasti akan membangkitkan aktiviti ekonomi negara. Kesan yang kedua, penduduk hilang pekerjaan. Seterusnya, kuasa beli pembeli ataupun pengguna turut menurun. Jadi antara langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan bagi mengurangkan atau mengatasi deflasi, dasar kewangan dengan menurunkan kadar faedah di bank. Dengan itu, penduduk tidak akan menyimpan wang di bank, tetapi menggunakan wang itu untuk dibelanjakan. Memberi nasihat dengan mendidik peniaga menggunakan faktor-faktor pengeluaran secara optimum. Dan menurunkan kadar cukai pengguna bagi menambahkan lagi pembelian.